kamu. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you knew me. I must admit, I'm the real brother Louie. Look good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. She's only looking to me. Only love breaks our heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. She's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, lady Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, tell him what he's doing. So leave it, Louie, 'cause I'm a lover. Let me kiss your lips, I'm intrigued by the taste. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brother Lou. Look good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. She's only looking to me. Only love breaks our heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. She's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, lady Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, tell him what he's doing. So leave it, Louie,
it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you more. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you more. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul.
reserva. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me, te dijo te amo. I prayed that the days would last. They went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Okay, Assalamualaikum. Welcome back. Dah hadir dah semua. Tinggal 1 jam lagi ni. So, nampak Nelly. Oh, Nelly. Okay, bye. Dah masuk dulu. KN, Musli ada. Fari, Syafiqah. Fatin, Maisarah, Hakimah. Nurin terkeluar. Nurin Dayana. Okay, tadi ada isu sikit. Tadi apa? Fatin ni, mana Fatin? Fatin, share sekejap Excel Anda. So kalau tak boleh juga memang jawabnya saya tamatkan kelas lah. Okay, bye, jumpa esok. Kalau tak boleh juga, saya tak tahu ni masalah apa. Boleh share screen tak? Okay, kita tengok Fatin punya isu je. Kalau kena lock hyperlink. Yang kedua, yang soalan Afika nak gunakan tarikh untuk ambil due date. Dan lain-lain baru yang kita move kepada topik berikutnya. Okay, klik Excel option ataupun butang bulat Excel option. Klik yang butang bulat tu. Okay. Excel option. Sebelah kiri ambil advance. Scroll sampai general. Scroll ke bawah sampai jumpa general. Okay. Klik web option. Pergi dekat file. Tab file tu. Update link on save tu uncheck. Dan klik OK. Pergi dekat service option. Sebelah dia. Default show document, desktop, workspace, share something. Tak ada. Ini kalau nak sharing je kan. Tak ada. Alright, klik OK, klik OK. Okay, save. Ctrl S. Ctrl W untuk tutup. Okay, buka balik. Klik office button tu. Klik office button, butang bulat tu. Tak, yang atas. Dekat Excel tu ada butang bulat. Tu atas sekali, Excel Basic Intermediate. Okay, klik hyperlink tu. Boleh tak? Hyperlink. Back to menu tu ada hyperlink kat atas A1. Dekat A1 tu ada back. Tak boleh juga. Taklah. Entahlah dah Bu, kenapa tak boleh. Saya pun tak tahu si Fatin punya Excel ni. Dia tak boleh benarkan. Dia tulis apa? Ada restriction dekat dia punya mesin. Ni laptop siapa Fatin? Laptop sendiri ke? Laptop Aeon ke macam mana? Sendiri. Sendiri? Apa salah ada restriction tu? Kenapa dia tak restriction tu? Saya takut ada firewall. Takkan you laptop sendiri install firewall kan? Mustahil lah. Kemuskilan agama tu. Sorry, saya tak boleh jawab Fatin. Itulah satu-satu soalan saya tahu kenapa hyperlink tak boleh di-run kat dalam komputer dunia 2007.
Okay, saya teruskan kepada soalan Afiqah tadi guys. Okay, so guys saya gunakan worksheet with formula tadi. Worksheet with formula. You all masukkan satu kolom data baru dekat I9, type due date. You all type manual due date tu. Walaupun tak ada kaitan dengan data ni kan. Saya letak dia due date. Okay, due date tu you random tarik. Saya guna 4/4 untuk orang pertama. 3/4 yang semalam untuk orang kedua. 5/4 esok untuk Gary, 1/4 untuk Richard Mark dan 9/4 untuk Alan. Boleh? Nah, typekan data. Saya zoom sikit lah yang mungkin tak nampak tu. Okey. Alright, saya masukkan data ni. Due date. Kolom baru dekat selepas kolom H. Nama dia due date. 4/4, 3/4, 5/4, 1/4, 9/4. So kalau ikut idea Afiqah, dia nak cari yang dah due date. Supposedly 3/4 dengan 1/4. Betul tak Afiqah? Betul. Kalau dah due date. Kalau dah due date, which is 3rd April and 1st April. But what about today? Is it today dia kira expired ataupun today tu sendiri belum lagi expired? Kalau 4 bulan tu adalah today, so today tu nak expired sekali ke tidak? Ataupun you nak ada another rules? Mana Afiqah? Dia punya tak ada mikrofon Susah dia nak type. Afiqah, boleh dengar suara saya? Mikrofon boleh on tak? Senyap Afiqah. Saya takut tak dengar. Consider expired 4 bulan. Okay, alright. So saya buat macam ni. Saya ada rule kita macam ni guys. If today adalah expired date. Okay. If today adalah expired date and then date yang less than equal today. Itu juga dia adalah expired date. Okey, betul tak? Nah, ini yang Afiqah mention lah Kalau hari ini 4/4 dia adalah expired date dan tarikh-tarikh yang lebih kecil daripada today juga itu adalah expired date. So dia semua ni akan berwarna merah. So semua ni akan berwarna merah. Itu isu yang nak buat. Okey, apa yang saya buat, apa yang perlu dibuat sama juga, you nak highlight by row. Kalau highlight by row, kena ingat dia punya rules. Rule pertama apa? Highlight semua without tajuk. So, highlight semua without tajuk. Go to home, conditional formatting. New rule. New rule. Ambil yang mau sekali use formula. Klik butang format. Let's say saya pilih merah lah. Due date ni selalunya kita warnakan merah. Expired kan? Expired ni kita dah warnakan merah. Dia kena highlight kan benda-benda ni. So apa yang perlu di-type kat sini guys? Sama je konsep dia. Klik the first cell untuk due date iaitu I10 and then select F4 untuk lock column I only. Okay, and then kita buatlah formula lebih kecil equal. You tak boleh directly type 4/4/2022. Tak boleh. Dalam conditional formatting date tak boleh direct macam ni. Tapi kena pakai function date value. So meaning that less than equal date value. DATEVALUE. Open bracket, double quote 4/4/2022, double quote, close bracket. Untuk date conditional formatting tak boleh run direct. Mesti guna date value. Which is convertkan date jadi teks. Date jadi teks. Tak nampak? Saya tak, yang ni tak boleh zoom. Conditional formatting ni tak boleh zoom. Kalau Excel boleh zoom. Saya copy and paste demi rule. Boleh tak Cik Ibrahim? Sebab ni dialog ni saya tak boleh zoom. Yang Excel saya boleh zoom. Yang ni tak boleh di zoom, tak boleh besarkan. Saya copy formula tu. So kena ingat date value je. Kalau conditional formatting melibatkan tarikh, kena ada date value
dalam bracket, dalam double quote. Sebab date itu perlu jadikan, date kalau direct itu adalah teks. So kena jadikan value, kena jadikan date value supaya teks itu menjadi tarikh. So bila you klik OK, berapa banyak yang merah guys? Bila you klik OK, berapa banyak merah? Betul tak 3. yang hari ini dan less than today, which is 3. 3, betul. 4 harian 4, 3 harian 4, 1 harian 4. So ini semua adalah expired. So ingat satu je, date value. Kalau conditional formatting kena tak boleh direct tarikh, dia kena date value function. Boleh? Tadi siapa Afika punya soalan tadi? Mana Afika? Dia hilang dah. Ya, boleh. Siapa tu? Kalau Nurin, kalau saya Nurin. nak highlight untuk yang merah tu hanya dekat due date. So saya just highlight due date je lah kan, bukan semua row kan. Kalau itu kena pakai yang ni, Nurin. Okay, sekejap Saya highlightkan kolom due date. Go with home, conditional formatting. Kita ambil highlight serule. Dia bukan new rule. New rule tadi kan kalau nak highlight row kan. Yang ni ambil highlight serule. Date ni nampak? Date occurring, nampak tak? Date occurring. Lepas tu yesterday ke, yang ini ke, kalau hari ni is today lah. Today. Lepas tu saya guna warna lain saya guna sebab tadi dah merah. Yang ni saya ambil green lah, green. Klik OK. Aduh. So yang today ni. Date occurrence. So kalau nak ambil yang dah expired, yang expired tadi saya tak boleh pakai date occurrence, tapi saya kena ambil less than. Lepas tu masukkan tarikh hari ni 4 hari bulan 4 hari bulan 4. Let's say saya gunakan warna green juga. Klik OK. Aduh, dapat 3 juga. Itu kalau nak highlightkan by column cell saja. Yang saya buat tadi highlight row kena new row, itu highlight row. Yang tu boleh ambil dekat highlight cell rule. Dia kena explore lah kan, kena explore. Tapi kalau guna highlight cell rule ni tak payah date value. Hanya guna row yang row tadi kena ada date value. Yang ini tinggal pilih je. Less than, between, text, a date, semua ada di situ. Boleh Nurin? Alright, okay, sama. Okay, siapa lagi ada soalan untuk conditional formatting? Afika menjawab soalan you tadi, boleh? Saya rasa network saya yang slow ke? Guys, you dengar suara saya tak? Ke delay? Dengar. Okay. Okay, cantik. Alright. So kalau everything okay, saya rasa dah pukul 4 ni, 4.10. So kita nak move kepada topik yang agak panjang guys. Tapi ni relax sebab kita boleh sambung besok, which is topik number 7 dengan topik number 8 ni panjang tau. Around 4 hours jugalah untuk kita discuss. Okay, panjang sedikit lah. Tapi ikutlah kalau you all majority faham, cepatlah sikit kita belajar ni. Tapi tak perlu rushing sebab saya tadi memang nak limitkan sampai chapter nombor 6 saja untuk hari ni. Jadi nombor 7, 8 tu kita relax, santai je. Tak ada stress. Iaitu function and formula. So function tadi saya dah explain pun. Awal-awal tadi. Function already built in. So contohnya sum, average. Formula, gunakan matematik simbol. Tambah, tolak, bagi dan sebagainya. Okey, kalau you pergi dekat function and formula topik ni guys, ni saya ada bagi sedikit nota ni. Okey, untuk function saya sebut tadi dah built in dalam Excel, contoh sum, average. Tapi kalau formula gunakan matematik simbol, tambah, tolak, bahagi, or, nampak tu ada or. Combination lebih dari satu function. Combination lebih dari satu function. Function dalam function itu juga dipanggil formula. Function dalam function itu juga dipanggil formula. Dan formula kena tutup kurungan manual. Berapa banyak you buka. Tapi kalau function tak payah tutup. Okay. So formula kena tutup kurungan. Kalau function tak payah tutup, komputer tutupkan. Tapi kalau dia lebih daripada satu function, dia adalah formula kan? Betul tak? Function dalam function itu adalah formula. Jadi kena tutuplah kurungan juga secara manual. Sebab function dalam function bukan lagi function. Tapi formula. Kalau tak nanti you enter Excel keluar warning. Dia kata tak cukup bracket. Dia suggestkan this one. Nak terima ke tidak? Normally kita akan yeskan saja. Normally kita akan setuju je suggestion dia tu. Dan untuk bekerja dengan function ada 3 cara. First, ribbon formula.
Tadi kita dah klik dekat ribbon formula pagi-pagi tadi. So bila you klik ribbon formula, group function library. So ini kategori function. Kalau you finance, you boleh pergi dekat financial icon. Kalau you mungkin statistic person, boleh dekat more function, statistical function. Engineering, ada engineering function. Lookup, tarikh, logical, semuanya ada function-function tertentu. Dan function-function ini pula worldwide, bukan Malaysia saja. Adalah function yang you tak pernah nampak, yang Malaysia tak guna, tapi function ni diguna dekat negara-negara luar. So ini adalah function yang ada dalam versi anda. Lagi tinggi version, lagi banyak function. Sebab macam kita Fatin guna 2007, kalau pergi dekat logical ni, Fatin cuma ada if, tapi kita semua ada IFS. So IFS hanya untuk 2019 dengan 365. Fatin tak boleh pakailah IFS ni. Okay, so ini saya sebut tadi. Setiap kali ada versi baru, dia ada function baru yang you tak boleh bagi dekat yang gunakan lowest version. Kalau saya pakai IFS, saya bagi dekat Fatin, dia tak akan keluar. Dia jadi #name. #name. Sebab IFS tu tak wujud dalam versi 2016 ke bawah. Okey, itu cara pertama, gunakan ribbon formula. Teknik kedua, gunakan FX ni guys. Ni FX ni, nampak tak sebelah formula bar ni? FX ni button sebenarnya. Cuba klik FX tu. Keluarlah dialog box macam ni. So when to use? Ini berlaku dekat CTRM Melaka. Someone ask me, Cik Lan, dalam Excel ada tak function floor? Floor, F-L-O-O-R. Saya kata, why not you cari dalam FX. So klik FX, typekan floor kat atas tu guys. F-L-O-O-R. Lepas tu klik butang go. Ada. Saya pun baru tahu masa tu. Floor adalah function dalam Excel. Saya cari dekat kotak atas, klik butang go, ada result kat bawah. So bila you klik floor ni, Excel bagi tahu round a number down to the nearest multiple significant, which is cakap Melayu apa, bundarkan. Ingat lagi tak zaman-zaman sekolah? Bundarkan. Itu adalah floor sebenarnya. Floor ni bundarkan kepada nearest multiple. Nearest multiple bermaksud puluh. 10, ratus, ribu kan? 10 adalah multiple. So floor digunakan untuk round number kepada nombor puluh yang terendah, terhampir. So itu dipanggil floor. So kalau you double click floor ni, dia akan guide lagi. Numeric you want to round. Significant bila you klik, multiple to which you want to round. At least you ada idea. Dia nak apa step. So gini kalau gunakan FX, membantu kita memahami. Dan yang ketiga, bekerja dengan Excel function directly type. Yang ni kita buat daripada pagi tadi. Equal A, nama function bermula huruf A. Macam equal SUM. Ni nama function bermula dengan sum. Dan follow saja apa yang diarahkan. So ini 3 cara nak bekerja dengan function. Ribbon, FX dan juga directly type. Untuk kategori pertama, function yang semua industri nak pakai adalah date and time. Semua industri nak pakai tarikh dan masa dalam buat report. Saya yakin you all pun ada buat tarikh kan dan masa dalam report. Tarikh dan masa dalam Excel ada 2 jenis. Volatile, non-volatile. Volatile bermaksud boleh berubah, non-volatile tidak berubah. Berubah ni bila masa nak guna, contohnya nak buat template. Mungkin Syafiqah ditugaskan untuk buat template report yang baru starting 2022 yang semua department nak pakai. So bila buat template, kena pakai yang volatile date. Maksudnya bila open template, tarikh open template tu. Kalau hari ni keluar. Kalau buka besok, besok. Okay, dia ikut berubah. Kalau non-volatile adalah tarikh-tarikh yang kekal sampai bila-bila. Bila masa nak guna? Bila kita buat report. Saya buat report hari ini 4 bulan 4, so keluarlah 4 yang ke sini. You buka minggu depan pun masih lagi 4 bulan 4. You buka pun still 4 hari bulan 4. Itu non-volatile, tidak berubah. Macam draft content, sama juga pakai non-volatile. Okay, next. Untuk volatile.
What function to use to generate volatile? You just type guys dekat C19. You pergi dekat C19, you just type sama dengan today, T-O-D-A-Y. Buka kurungan. Huruf besar, huruf kecil tak kisah. Sama dengan today. Buka kurungan, enter sahaja. Jadi tak? Aduh, internet buat hal lagi. Susahlah network sini. Ah, Hello. ulang Okay, tadi. okay. Lama. Hello. Guys, dengar tak suara saya? Ya, dengar. Dengar. Hello. Dengar. Dengar. Hello. Ya, Ya dengar. Allah, Akbar. Kenapalah hotel ni? Dengar. Really? Okay, bye. Saya tak nampak you all ni. Saya tak nampak. Skrin saya semua gelap. Nampak. Dia. Nampak dah. Aduh, yai. Dah ujung-ujung pun nak wahal. Memang dah tinggi betul ni. Okey. Saya ulang balik. Dekat C19. Dekat C19 saya type equal T-O-D-A-Y. Huruf besar, huruf kecil tak kisah. Buka kurungan, enter saja. Keluarlah tarikh hari ini. Untuk masa equal now, N-O-W. Buka kurungan, tak payah tutup, enter saja. Keluar tarikh dan masa. Jadi yang ni. Awas, perlahan. Tu. Okey, tarikh dan masa. Tarikh dan masa kita gunakan now. Untuk tarikh saja kita gunakan today. Boleh? Yang ni kalau kita buka besok, you tengok tarikh besok tau. Besok jadi 5/4. Dan masa pukul berapa you buka ni? Untuk non-volatile, ketika kita tadi pakai shortcut key. Apa shortcut key nak buat tarikh? Control? Mau how. Control mau how. Untuk masa? Control shift mau how. Okey, so itu antara teknik yang paling mudah untuk you bezakan antara non-volatile dengan volatile date. Non-volatile dengan volatile time. So satu equal today, satu lagi equal now. So untuk volatile, non-volatile gunakan shortcut key control mau how dengan control shift mau how. Okey, kat sini ada isu. Macam mana you nak double check? Yang 4 depan ni hari ke 4 kat depan ni bulan? Suspend kat sini. Cara you all macam mana guys? You all rasa saya gunakan DDMMYY atau MMDDYY? DMY. Macam mana tahu DMY? Klik kanan. Klik kanan ambil apa? Format cell. Format cell. Okay. You all biasa klik kanan. Saya guna control 1. So saya klik lah dekat C19 tu, tekan je control 1. So you akan nampak kat sini date tu nampak. Kalau dia ambil 14/03. You tahulah hari kat depan. Tak ada bulan 14 kan? Tak ada bulan 14. So jadi saya gunakan D kat depan. D kat depan, bulan kat tengah, tahun dekat belakang. Dan kalau nak double check juga, macam kita takut kita confuse dalam calculation yang melibatkan tarikh, kita ada satu function day untuk extract yang mana satu day, yang depan ke yang tengah. Yang depan tengah. Kita boleh extract gunakan day. Control 1 betul. Control 1 Cik Ibrahim. Kenapa tak dapat? Klik dulu C19 tu Cik Ibrahim. Klik dulu C19. Okay, lepas tu tekan control 1. Nanti keluarlah format cell. Sama je, klik kanan format cell sama juga. Dia kasi date, boleh nampak di DMI. You all boleh tukar kan? Betul tak you all boleh tukar? Macam mana nak tukar jadi MMDD? Saya pergi dekat custom bawah ni. You boleh select mana-mana MMDD. Kalau tak ada, boleh type manual kat atas ni. Jadikan MM/DD/YYYY. You boleh tukar. Tapi hanya untuk sel itu sahaja. Bukan the whole Excel anda. Okay. So bagi saya kalau file kita boleh buat. Tapi file orang jangan edit.
Jangan edit. Kita hanya tengok saja dia punya date ni gunakan DDMM yang mana. Dia pakai DDMMYY atau MMDDYY. Boleh? Okey, saya sekali lagi sebut. Selain daripada kadang-kadang kita confuse yang mana hari, bulan dan tahunnya, macam tadi ni nampak ni kita confuse dah. Yang mana hari, bulan. So kita boleh extract yang mana satu hari. So dekat C23, you hanya type sama dengan day, D-A-Y. Buka kurungan dan klik sel yang ada tarikh you confuse. Saya buat C19. Equal day, buka kurungan, saya klik C19. Bila you enter, dia akan accept 4. Equal month, M-O-N-T-H, buka kurungan, C19. Bila enter, dia type 4. Equal year, buka kurungan, bila klik C19, dia akan keluar tahun. So, bila tarikh ni berubah besok, you akan nampak nanti yang mana satu 5, yang mana satu maintain 4. Okay, so saya lebih suka extract. Saya tak suka custom format ataupun format cell tadi. Sebab format cell tu boleh kait file kita. File orang jangan. Sebab nanti orang boleh petikaikan. Why you change the format untuk file saya. Sebab kan kita cuma confuse je dia pakai DDMM kan. Kita pergi format cell, kita boleh tukar standard kita pakai DDMM. Kalau auditor, dia ada Y kat depan tau. Kat depan ni tahun. Kalau auditor, depan ni Y. Dia nak audit by tahun kan. Year kat depan, bulan kat tengah, hari kat belakang. So yang antara idea saya ni je. Gunakan equal day, equal month, equal year untuk kita extractkan saja. Betul Cik Ibrahim. Equal day, buka kurungan, klik atau type C19. Equal day, buka kurungan. Sekejap saya tulis ni. Equal day, buka kurungan, sel C19. Tak payah tutup kurungan pun tak apa. Enter saja dia dah boleh. Besok kita tengok besok automatik dia berubah dan you akan tahu komputer you pakai DDMM atau MDD secara automatik. Yang ini akan maintain month ni. Month akan maintain 4. Yang berubah adalah 5. Okey. Yang ini best. Ini agak scary ni. Majoriti kelas kita perempuan. Perempuan kalau babak umur ni dia sensitif sikit. Jadi benda ni digunakan untuk kita siapa HR kat sini? Year of service. Nak cari berapa tahun you dah service dekat Aeon. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Ataupun mungkin company beli satu transport untuk Aeon. You nak kira berapa tahun, berapa bulan, berapa hari dah van ke kereta transport yang you dah belikan untuk company. So this is what we call year of service. YOS. Cuba saya nak gunakan birthday masing-masing dulu. Dekat C27, key in your birthday. Key in your birthday guys. Gunakan slash atau dash. Jangan pakai dot. Okay, slash atau dash saja. Jangan pakai dot. Okay, contoh 5/1. Saya lahir 5 Januari. Kalau laptop you bulan dulu, make sure you type bulan dulu kat depan. Syafika, you okay Syafika? Pegang dahi tu saya risau dia. Macam masalah berat ni. Allah, berat ni. Nak buat tarikh, nak buat birthday je dah pegang dahi dah. Kalau lupa tarikh lahir, sila keluarkan IC masing-masing. Dia dah pegang dahi tu beratnya masalah aku. Ya Allah. Okay guys, kalau saya tanya, you all lahir hari apa? Tahu tak? Tahu tak hari apa you lahir? Macam tak tahu ke macam tahu? Subari tahu tak lahir hari apa? Isnin, betul tak? Confirm. Richard, you like what day you born? Tak tahu? Tak tahu. Okay. Alright, kita boleh convert mana-mana dates become a day. Okay, mana-mana date you boleh convert jadi hari. So pergi dekat C28, C28 by using function equal text. Text. Equal text, open bracket. So bila you open your bracket akan keluar this box warna putih ni. Box putih ini dipanggil smart tag. Bukan dekat tool je ada smart tag. Dekat Excel dah lama ada smart tag ni. Okay, dalam smart tag ni ada dua argument. Value, comma, format text. So what is value?
value adalah sel C27, your birthday. C27, koma. Tengok Fatin. Fatin kalau koma letak koma, kalau semicolon letak semicolon. Sebab 2007 ni dia different separator, Fatin. Cuba tengok ni smart tag ni. Value koma ke value semicolon? So kalau semicolon letak semicolon. Kalau koma, koma. And format text adalah convertkan tarikh jadi hari. Hari kita adalah day lah. Day. So double quote D, double quote. Which is convertkan hari daripada tarikh. Hari, D is hari. So you boleh guna 3D atau you boleh guna 4D. 3D kalau Sunday jadi SUN. Kalau 4D Sunday tu SUNDAY. Nama penuh 4D. Enter. Nampak tak hari apa lahir? Dapat? Betul? Tadi kata Sofadi lahir Isnin, betul? Monday. Kena salah dah? Kalender Islam. Ni Sunday. Kalender Islam, pandai dia cover kalender Islam katanya. Okay, so kita boleh convert mana-mana tarikh menjadi hari by using equal TEXT. So maybe siapa-siapa jaga kontrak, siapa-siapa jaga vendor punya apa projek dah, supplier dah barang dan sebagainya, invoice, you boleh convert mana-mana tarikh menjadi hari apa. So jadilah kat sini Saturday. Ada yang Monday tak? Siapa dalam grup ni yang lahir hari Monday, hari Isnin? Ada? Monday, ada Monday? Anyone Monday? Ada? Macam pelik pula buat training. First time buat training tak ada hari Isnin. How come 20 orang kat sini lahir bukan hari Isnin? Tak ada seorang pun. Tak ada. Yang benar. Ada. Ada. Siapa tu? Hakimah. Hakimah. Mana Hakimah? Sekejap, saya tengah cari. Hakimah, betul Hakimah? Okay, happy birthday. Saja nak wish. Hari ni. Hari kan Isnin kan? Setiap hari Isnin your birthday. Tu je. Okay, alright. Itu satu dah settle. Guys, satu lagi. Yang ni yang agak seram. How old are you? In term of year. Year ni. In term of year. Berapa tahun you dah hidup di muka bumi ini. So, dalam Excel, tak ada function boleh cari beza dua dates in term of year without tolak weekend. Kalau you pernah dengar nama function network day, working day, semua automatic exclude weekend. So macam mana nak cari year of service? Logik ke tolak weekend kan? Yang ini ramai tanya. HR lah semua tanya. Macam mana nak cari year of service without tolak weekend? Without. So tak ada. Memang tak ada. Tapi kita ada satu function yang ada dalam Microsoft Access. Kalau you pernah dengar Access nama function tu adalah datediff. So datediff ni saya gunakan dekat Access, saya bawa ke Excel, boleh run, boleh jadi. Cuma tak ada smart tag. Tak ada smart tag. That's why saya tulis dekat kolom E tu guys. Nampak tak? Datediff buka kurungan, cell birthday you all, koma, cell today's punya date, koma, kriteria Y untuk tahun. Y untuk tahun. M untuk bulan, D untuk hari. Okay, cuba kita buat sama-sama dekat C29. In term of tahun. Equal date diff. Open bracket. So you tampak tak? Tak ada smart tag. Betul tak? Dia blank ni kan? Sebab tu you tak tahu nak buat apa. Sebab ini dalam Access sahaja. Excel dia boleh run. Okay, saya buat tadi first kali your birthday iaitu C27, tarikh hari ini yang boleh berubah. Maksudnya kalau besok you punya umur tambah 1 hari kan. So C19 yang volatile. C19. C27, C19, kriteria. Nak cari tahun Y. Y adalah text. So double quote Y double quote. That's it. Date diff, birthday anda, tarikh hari ini, Y. Enter. Berapa tahun dah hidup kat muka bumi ni. Tengok, temenung jauh semua. Semalam rasa macam baru 17 tahun SPM. Hari ni dah banyak dah giling kepala N. N giling kepala tengok umur dia. Encik Lan. Ya. Saya
Tak, yang what day you born tu saya dapat tarikh, saya tak dapat day. Ingat tak pagi tadi sebut, kalau kita dah buat satu tarikh, dia salah, dia tak boleh nak buat apa lagi dah. So you klik dekat C28, pergi ribbon home, generalkan dulu. Boleh tak? Yang what day tu kan? Klik sel C28, pergi ribbon home, tukarkan daripada general. Ni general. Boleh tak? Okey. Dia jadi apa? Tarikh je. Tarikh juga. Dia tak tukar jadi hari. Oh, saya tahu. Itu mesti salah tarikh. Boleh share screen tak? Tak boleh. Ini yang okey, yang baik. Iman, saya Okey. pun macam Nelly. Okay, kalau you all sama, cuba double check. Your birthday C27 tu, tahu tak komputer you guna bulan dulu ke hari dulu? Hari. Saya dah tengok dah tadi. Betul, dekat jam bawah tu. Jam bawah tu tulis hari dulu. Hari. So you punya tarikh berapa bulan? Kalau tak ni, kalau tak ni berapa bulan? 16/3. 16/3. So you tulis 16/3, betul? Oh, saya buat 03. Tak boleh 03 ke? Tak kisah. 03 boleh. Asalkan 16/ Dia pakai slash kan? Ya. 03/ tahun lah. Sebab perempuan tahu tahun mesti dia merahsiakan je. Okay. So bila you enter kat bawah ni, sekali lagi cuba buat. Sama dengan teks. Sekejap. Tiba-tiba dia drop. Sama dengan teks, buka kurungan. Buka kurungan C27, D. Dalam double quote. Masih lagi ke? Dah. Lepas tu enter kan? Bila enter. Tarik. Saya dah buat banyak kali sebenarnya tadi masa korang bincang-bincang tu. Tak apa. Buat bertendang. Klik C28 tu. Okay, pergi ribbon home. Tukarkan dia kepada teks. Mana teks? Ni bawah sekali teks. Saya tak ada. Dalam dan ni yang dalam kat general, kalau klik kan ada list-list ni kan, betul? General, number, currency, ada tak? Ada tapi tak ada teks. Bawah sekali. Kena tarik lagi, tarik bawah sekali. Okay, bye. Okay. Tekan. Tekan. Dia jadi tak? Hari apa? Tak jadi juga? Fatin jadi tak? Tak jadi juga? Fatin pernah jadi juga? Saya garanti you punya tarikh tu lain. Cuba you buatkan birthday anda bulan kat depan 03/16. Okay, Kalau terkena, siap Nelly ni memang kena buy awal-awal ni. Okay, kalau saya dah buat benda tu. Enter. Kan agak dah. Dia komputer dia bulan kat depan. Tapi saya dah check dah tadi. Check kat komputer lain. Tu baru kerja dua komputer kan. Nelly, kau memang betul-betul okay, bye. Sorry. So dia tak boleh baca birthday anda sebagai date. Itu dia keluarkan balik apa yang you type. So saya bulan dulu. You ingat Nelly pakai komputer yang bulan kat depan Fatin jadi Fatin. Fatin sama juga macam Nelly. Jadi tapi tak yakin. Tapi macam banyak sangat nombor keluar. umur tu tak keluar. Umur boleh bagi. Okay, umur pakai date diff. Saya copy jap. Saya copy. Saya takut ada typo tu. Saya paste dekat chat box. Date diff Cik Ibrahim. Ya Allah, Cik Ibrahim ada tanya. Sorry Cik Ibrahim. Mesti marah Cik Ibrahim. Cik Ibrahim minta maaf. Saya perasan ada soalan. Date diff Cik Ibrahim. DATEDIF. Ataupun ada panggil dated if. Okey dah, alright. Sorry Cik Ibrahim, jangan marah saya. Mesti Cik Ibrahim kata, Cik Lan kalau lelaki tanya, tak jawab pun. sorry Cik Ibrahim, terperhati lepas pandang. Date day buka kurungan C27,19, Y. Jadi tak Fatin? Jadi. Berapa? Okay, mesti dia malu nak sebut. Tak payah. Okay, Ted. Okay, ni Nelly jadi tak? Tengok dia. Apa benda dia type lagi? Mata dah 4, laptop dah 2. Tapi saya benda yang salah juga dia buat. Dapat dah yang tahun. Mikrofon mute tu. Okay, itu untuk tahun guys. Okay, you all boleh fungsi yang sama, function yang sama, tapi tukarkan kriterianya M. Function sama kat bawah tu, sama dengan date diff
buka kurungan. C27 untuk birthday anda, koma C19. Koma M dalam double quote. Okey, M dalam double quote. Untuk bulan pula. Enter. Akan keluar jumlah bulan kelahiran anda. Setahun ada 12 bulan kan? So kalau hidup dah lama tu, lagilah banyak bulan yang keluar. So saya copy formula, saya paste dekat chat box. Dan last kali cuba buat yang bawah tu day pula. Equal date div C27, C19, dot pula. C19, D dalam double quote. Enter. Oops, 6. Date div C27, C19. Okay. So kat sini boleh nampak lah ya, bila someone tanya you, how old are you? Kenapa nak bagi tahu dalam bentuk tahun? Bagilah dalam bentuk hari. Umur saya 15,430 hari. Ambil kau. Kena pandailah bagi dengan 365. Okay. Barulah rare sikit jawapan. How old are you? 506 bulan. Pandang kau lah bagi dengan 12. So benda tu menarik perhatian. Think outside the box. Something like that lah. Okay, so ini antara idea macam mana nak convert ataupun nak cari beza between dua date include weekend, termasuk Sabtu Ahad. So jadi ini dah bentuk tahun, ini bentuk bulan dan ini bentuk hari. So sebagai exercise terakhir anda, cuba buatkan yang bawah kriterianya YM, kriteria MD dan cuba explain pada saya. What is YM? What is MD? Sama je. Sama dengan date div, open bracket, C27, C19, double quote YM. YM. Enter. Equal date div, open bracket, C27, C19, double quote MD. Alhamdulillah, sorry. Okay, YM dengan MD. So, siapa tahu what is YM? What is MD? From your birthday. Lupa nak beritahu. From your birthday akan keluar YM dengan MD ni. Siapa tahu what is YM, what is MD? Mesti ada someone boleh nampak. What is YM, what is MD? Krik-krik. From your last birthday. From your last birthday. Akan keluar YM dengan MD tu. Cayok. Cik Ibrahim kata kosong. Cik Ibrahim kosong tu yang mana tu? Yang YM ke yang MD? Cik Ibrahim, YM kosong. Bermaksud Cik Ibrahim lahir bulan 4 ke? Cik Ibrahim lahir bulan 4 ke? Tak. You je tak. Lahir bulan 3. Yelah, lahir bulan 3 tapi lahir selepas 4 hari bulan, betul tak? Tadi lahir selepas 4 hari bulan 3. Betul tak? Selepas. Tu 10 bulan 3. That's why YM dia kosong. Nelly pun sama. Nelly lahir bulan 4 ke? 16 hari bulan 3. YM tu 4 bulan selepas birthday month. YM tu 4 bulan. Datang mana 4 tu tiba-tiba Supari? Month since birthday. Afikah kata YM is month since birthday ke since last birthday, Afikah? Last birthday, betul. Alright. Kalau you all tengok saya lahir 5 Januari. 5 Januari. So Januari nak pergi ke March, sekarang April kan? 5 Januari nak pergi April, tapi saya belum lagi cukup. Saya 5 hari bulan 1, sekarang 4 hari bulan 4. So beza dia masih lagi 2 bulan, betul tak? Beza dia masih 2 bulan. So kalau besok jadi 3 bulan beza dia. Okay, Januari, 5 hari bulan 1, 5 hari bulan 2, 5 hari bulan 3, 5 hari bulan 4 belum lagi.
5 belum lagi. So YM is beza bulan from your last birthday. MD adalah beza hari from your last birthday. Last birthday saya 51, 52, 53. So 5 hari bulan 3 adalah birthday terakhir saya. 5 bulan. So 5 nak pergi hari ini 4 hari bulan 4 adalah 30 hari perbezaannya. So kat sini bila you combine, jadilah siapa jaga HR? 42 tahun, 2 bulan, 30 hari. Itu adalah year of service ataupun tarikh, exactly date you beli satu-satu bangunan, beli transport, berapa lama you dah berkhidmat dekat syarikat, yang mana jaga SOP kan. Yang mana jaga SOP, you bagi satu projek, dia selesaikan berapa bulan. So you boleh tengok berapa tahun, berapa bulan, berapa hari dia selesaikan kes itu. So dia jadi satu SOP kepada projek-projek yang akan datang, jadi benchmark dan sebagainya. So you boleh gunakan this topic, this function untuk measure macam-macam benda. SSM, you pernah dengar tak SSM? Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So dia ada senarai invoice, dia ada senarai payment. Maksudnya date, senarai invoice date, senarai payment date. Daripada berpuluh-puluh tahun yang lepas-lepas. Dia beribu data ni. So dia tanya saya, Cik Nan, macam mana nak cari beza antara invoice dengan payment date yang melibatkan tahun. Ya, dia government dulu-dulu kan, kadang-kadang dah sampai 2-3 tahun payment tak release lagi. Dulu, sekarang dah ada set, dia punya 6 bulan, 3 bulan. So dia nak tahu berapa tahun, berapa bulan, berapa hari daripada tarikh-tarikh invoice yang projek-projek government yang dia pernah dapat dengan payment date tu. Tanpa tolak weekend. Saya kata pakai date diff saja. So dapatlah berapa tahun, berapa bulan, berapa hari perbezaan setiap date payment dengan date invoice keluar. So itu antara teknik lah guys nak gunakan date diff ni dalam mana-mana calculation melibatkan year of service dan sebagainya. Ada soalan tak untuk date diff function ni? Date diff function. Soalan-soalan? You boleh faham yang tadi date diff ni? What is YMNMD Boleh faham kan? Ni beza bulan terakhir birthday anda sampai hari ni. MD beza hari terakhir birthday anda sampai hari ni. Saya 5 hari bulan 1. So birthday terakhir saya 5 bulan 5 bulan 3. So 5 bulan 3 nak pergi hari ni 4 bulan 4 adalah 30 hari beza dia. So jadilah 42 tahun, 2 bulan, 30 hari. Saya dah hidup di muka bumi ini. Itu istilah dia lah. Date combine lah YM dengan MD. Okay, soalan. Jadi kalau ke detail ke masa tak boleh lah? Masa boleh, kalau kita ada masa, ada tak masa? Bagikan masa tu. Sebab masa tu kita boleh kira hours dengan minute dengan second. Saya bagi contoh kat sini ya. Saya tarik ke kanan sikit. Okay, contohlah kita ada let's say 5 hari bulan 1 2022 pukul berapa guys? Saya letak kat sini pukul 8 AM lah 8 Okey, 8 AM. Okey, yang kat bawah ni pula 5 hari bulan 1 juga saya tarik 5 hari bulan 1 juga 2022. Tapi let's say lah pukul 16 petang, pukul 4 petang, 16.00 PM. Oh tak boleh, 16 kenapa lah ada PM 4 lah kan. Okay. So kalau kita tengok sini, ini 8 pagi, yang sini 8 malam, 4 petang. So kita nak tolak dia macam mana? Kita tolak je lah, equal sini yang baru tolak lama Sekejap, saya pun dah lupa dah. Yang baru tolak lama. Okey, dia akan keluar dalam bentuk apa? Perpuluhan, which is untuk itu dipanggil fraction, pecahan. So apa perlu dibuat lepas tu? Control 1 lah. Control 1, kita customkan dia. Saya sebut D untuk day kan. D kan untuk day kan. Kalau melibatkan day tu satu, saya buat kat sini hari. H untuk hour. So kat sini pakai jam. M untuk minit. Saya gunakan bahasa Melayu minit. Dan S untuk second. Saya tulis saat.
Okey. So bila saya klik OK, keluarlah kat sini. Oops. 8 jam 0 minit 0 saat. Dia hanya tolak je tau. Dia hanya tolak je. Tarikh paling latest tolak tarikh paling lama. Atau masa yang paling latest tolak masa paling lama. Dia akan keluar dalam bentuk perpuluhan-perpuluhan. Lepas tu kita tekan Ctrl 1, masukkan format. Saya masukkan format ni je. D untuk day, H kecil untuk hours, M kecil untuk minit, S kecil untuk saat. So bila dia tolak, dapatlah 8 jam. Kalau kita melibatkan ni kat sini dia masuk 8.10 AM dan dia balik kat sini pukul 4.45 PM. So bila enter, dia 8 jam 35 minit. Boleh tak? Tadi siapa tanya? Saya dah lupa siapa tanya ni. Tadi siapa tanya? Aris, Oh, dia lelaki. Aris. Aris. Cik Aris. Cik Aris ingat, tolak je Cik Aris. Tolakkan saja. Kalau you kata tak ada tarikh, boleh Cik Lan. Boleh lah sebab nak time kan. Saya letak time tarikh tu sebab nak buat ni. Okay, saya buangkan dia punya tarikh, hanya masuk masa saja. Kalau convert dengan date of birth, tukar masa dengan date lah. Tukar masa dengan date. Oh, maksudnya nak kira berapa jam, berapa minit dah hidup kat dunia ni. Mak Satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Sekejap. Saya lahir pukul 5 petang. Bapa saya cakap saya lahir pukul 5 petang. 5 PM. Okey. Yang lain dah cari salah dah ya. Sebab nak buat ni je jap. Yang hari ni saya gunakan yang bawah now. Okey, so kalau saya tolak saja. Jap, kalau saya tolak saja sama dengan hari ni punya tarikh, tolakkan birthday saya. Okey. Sama dengan pula. Sama dengan ini tolak birthday saya. Okey, dia keluar. Alamak, kenapa value? Oh, 1 AM PM, satu lagi pakai 24 hours. Okey, yang ni saya kena pakai 5 ni, kena ganti AM. 5.00. Yang ini. Okey. Alright, dia keluar perpuluhan. So, lepas tu klik Ctrl 1, pilih custom, masukkan yang tadi. Saya ada D untuk hari. D adalah hari, H untuk jam, M untuk minit, S kecil untuk saat. D untuk hari. Oh, dia dah lebih bang. Tak logik bang. Tak boleh bang. Sebabnya, nampak? Dia sebenarnya lebih daripada 11 jam. Kan? Lebih daripada jam sebab tahun tu berbeza. Tak logik bang. Yang ni tak boleh sebab dia tak boleh kira sehari 24 jam. 24 jam kalikan dengan 22 tahun tu dah beribu-ribu lemon hari bang. Beribu-ribu lemon hari, beribu-ribu lemon hours. Dia tak boleh generate bang. Terlampau besar tak boleh. Terlampau jauh ni kan. 1980 nak pergi 2020 ni terlampau besar jumlah jam dia. Dia tak boleh generate. Sampai dia bagi jawapan yang salah. Tapi sebenarnya dia boleh tolak je gitu. Bila tolak, terus Ctrl 1, tukarkan dia punya format DHMS. D untuk day hari, H untuk hours, M untuk minit, S untuk saat. Boleh? Ada soalan lain guys? Kalau tak ada boleh return back to menu. Kita baru satu topik je. Kita ada lagi topik kat bawah tu belum selesai. Ada lagi 3. Saya masukkan tarikh dan juga masa setakat hari ini. Sebab itu akan sambung balik function formula untuk kategori yang kedua. Save dokumen anda, takut-takut hilang nanti. So dah 4.53 ni. Ada lebih kurang 7 minit yang terakhir. Kalau ada apa-apa Q&A, saya buka sekejap. Ada tak apa-apa soalan? Tanya ke dah tak ada apa, macam semua clear at the moment, so far so good. Semua okey? Dah angguk-angguk semua tu, okey lah tu good. Kan? Ya, saya siapa? Sofari.
Tadi yang soalan Afiqah tadi, balik pada soalan Afiqah yang pasal conditional Conditional conformity. formatting. Aha. Tadi kita nak buat yang yang expired kan. So kalau kita nak Okey. buat dua function sekali, maksudnya kita nak Boleh. beza notification satu yang nak nearly Expired. expired dengan expired tadi tu kita kena separately format Kal- ataupun Dia kena dua CF yang berbeza. Dua CF yang berbeza, dua color yang berbeza. okey. Dua CF berbeza, dua color yang berbeza. Okey, jangan saya tunjuk sekejap je. Saya tunjuk ni je. Okay, saya managekan balik. Saya padam semua ni dulu. Saya padam kecuali okay, saya clear lah semula ni kan, termasuk Richard Gary tu saya padam. Okey, first kali nak tengok adakah hari ini dan juga tarikh sebelum hari ni expired. So CF new rule, use formula, klik button merah, saya klik OK, saya klik yang sel pertama, tekan F4 lebih kecil sama dengan date value, buka kurungan double quote 4/4/2022 double quote tutup kurungan. So ini kita dapat 3 tadi. Ni ada 3 tarikh yang hari ni dan juga semalam expired. Nearly expired. Okey, contohnya lah nearly expired tu macam mana? Supari, boleh tak letak 2 hari sebelum expired? 2 hari ataupun month yang samalah, maksudnya end of April ni adalah end of ya. Okey, cantik. Okey, saya highlightkan sekali lagi ni conditional formatting, new rule, use formula. Okey, near ni saya letak warna kuning. Ni dah kena standby kan. Dia dah nak due date kuning. Merah dah expired. So apa saya buat sama juga, saya klik sel yang pertama tu, tekan F4. Okey, lepas tu dia buat lebih ke dia lebih hampir expired, end of a month, which is bulan Dia apa bulan bulan 4. Contohnya bulan ni 30/4 lah last date dia. Okey, last date. So kita nak adakah dia lebih kecil daripada 31 Mac, betul? Maksudnya 5 hari bulan hingga ke 30 hari bulan lah sepatutnya date dia tu, kan? Okey, betul. So saya ni ambil lah, saya kena pakai N kat depan sebab dia 2 date. Sama dengan AND buka kurungan, satu ni adalah adakah lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan hari ni lah kan? Lebih besar hari ni. Sebab due date-nya hari ni 4 bulan. So due date value buka kurungan double quote 4/4/2022, koma. Sekali lagi item ini F4 dia lebih kecil sama dengan date value akhir bulan, which is 31 30. 30/4/2022 double quote. So kita gunakan N sebab nak combine satu tarikh yang lebih besar daripada hari ini 4/4, tapi dia lebih kecil daripada 30/4. Dia lebih besar daripada hari ini tapi dia lebih kecil daripada 30/4. So dia berwarna kuning. Klik OK, dah keluar. So maksudnya nanti kalau besok dia akan automatically yang Gary pun akan jadi expired lah kan? Betul. Tapi tadi saya gunakan 4/4. Jadi besok saya kena tukar manual 5/4. So kita boleh gunakan yang volatile. Volatile tu gantikan tu dengan today. Ingat tak today? So adakah date value tu lebih kecil sama dengan today? Dia bukan date value, dia pakai function today Nampak ni. Okey, ni saya padam. Saya tulis lebih besar daripada today. TODAY. Nah, lepas tu lebih kecil masih maintain lah 30/4 kan? Sebab itu penghujung dah tetap dah. Ni klik OK. Klik apply. So nanti ni besok automatic yang Richard Gary ni juga akan berubah. Kalau dia lebih besar daripada today, lebih besar dari today. So kalau ni dah expired lebih kecil dari today, dia merah. Faham tak? 1/4 kan lebih kecil daripada today kan? So dia tetap merah. Nah, kalau saya masukkan tadi, contoh yang ni Able ni bukan 4/4 tapi 14/4. So dia lebih besar daripada hari ni. So dia kuning. Itu boleh, kita boleh buat, tapi maksudnya dua kriteria, dua rule berbeza, bukan dalam satu rule yang sama, dua rule yang berbeza. Cik, saya nak formula dia tadi cik. Boleh. Dekat Boleh. Saya copy, saya paste dekat chat box. Alright, ada tak soalan lain? Yang lain takkan dengar je, takkanlah tak ada soalan kan? Tak ada?
Siapa-siapa yang jaga permit, saya selalu buat benda ni untuk permit dengan project management. Lagi 3 minggu dah nak expire, dah nak due date, warnakan kuning. Bila besok due date, warnakan merah striking. Dan kalau hari ini adalah expired, dia dah berwarna grey. Itu 3 color tu yang selalu kita guna dalam conditional formatting. So yang mana warna grey tu bermaksud hari ini mesti selesaikan. Itu wajib selesaikan, mana yang jaga permit dan sebagainya. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya rasa setakat itu saja pertemuan hari ini. Kalau ada soalan, simpan untuk besok atau email dekat saya. Malam ni insyaAllah saya ada masa yang panjang untuk saya reply segala kerja anda. Besok saya boleh share dekat public ataupun nak PM dengan you pun boleh. Email saya masih ada lagi nurazlan.nordin80@gmail.com. Okay, saya tulis sekali lagi dekat chat box. Okay, so yang mana ada soalan boleh nak email dulu dan you nak apa, jelaskan soalan tu. Nanti saya akan cuba dapatkan jawapan. Okay, thank you so much guys. Jumpa besok. Waktu yang sama, link yang sama. Itu jaga buku yang sama, modul yang kita nak sambung berikutnya. Thank you. Jumpa besok. Alright, bye. Thank you. Assalamualaikum. Terima Bye. kasih. Terima kasih. Bye. Puan Musliha. Musliha, dengar tak suara saya? Ya. Attendance. Saya boleh pula lupa nak bagi attendance link tadi. Apalah saya bagi besok, suruh isi 2 kali lah ya. Betul tak? Boleh juga kalau nak bagi hari ni pun saya masukkan dalam grup WhatsApp lah. Boleh. Cantik. Sebentar, kalau boleh tu saya bagi dia punya link dia ni. Mana email. Sebab dia orang baru bagi email untuk buat evaluation dengan attendance. Lepas tadi perasan. Okey. Boleh esok sekali harum pun boleh kan? Untuk besok-besok lah. Besok-besok. Hari ni. Maksudnya dia kena key in sebab yang ni dia tak rekod tarikh tu secara auto, dia kena rekod manual. Bolehlah register 2 kali, maksudnya pilih tarikh hari ni, lepas tu register lagi sekali untuk tarikh besok. Itulah yang untuk hari ni saya bagi sekarang lah. Boleh juga. Besok saya uruskan lah. Besok saya uruskan. Yang untuk hari ni je tertinggal tadi tu. Okay, so far kita cik Puan lagi ni. Okay. Okey. Tapi cuma saya tak ada soalan-soalan daripada you all sangat. Orang yang sama bertanya. Perasan tak? Orang yang sama je bertanya kan? Yang lain mungkin pemalu lagi kot. Yang banyak. Orang yang sama tu yang banyak guna Excel. Yang lain tu kita punya staff dekat on-site dia tak begitu ni sangat. Detail sangat. Okay. Faham. Okay. Alright lah. Okay, jumpa besok lah ya. Saya stopkan recording. Okey. Boleh? Terima kasih. Alright, sama. Jumpa besok. Baik, Assalamualaikum. Salam.